Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi Yang Mulia Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan, untuk dilantik menjadi Timbalan Setia Usaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Jumaat 6 hari bulan Jamadil Awal 1446 bersamaan 8 hari bulan November 2024. Peranan dan tanggungjawab Pusat Maksilofasial, Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif Wajah MFPRSC dalam Sistem Penjagaan Kesihatan Negara Brunei Darussalam, antara yang diketengahkan dalam sesi dialog dan lawatan rombongan ahli Majlis Mesyuarat Negara ke MFPRSC Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Sesi dialog dihoskan oleh MFPRSC di bawah Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC. Sesi seumpamanya juga menjadi platform perbincangan mengenai kerjasama MFPRSC untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kesihatan di negara ini. Juga hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Rombongan juga melawat beberapa tempat seperti klinik pesakit luar dan teater pembedahan hybrid. Kelebihan memakmurkan atau menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mendirikan sembahyang. Oleh itu adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Perkara tersebut antara intipati tazkirah semasa malam munajat kali ke-159 yang diadakan malam tadi, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan juga sempena sambutan ulang tahun ke-10 perasmian Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Antara yang menyertai yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin, Ahli Majlis Ugama Islam Brunei, selaku Penasihat Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit. Pengisian program antaranya bacaan Sayyidul Istighfar, Surah Al-Fatihah, bacaan Surah Al-Mulk dan doa munajat. Turut mengimarahkan program Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah Masjid berkenaan serta dari masjid-masjid termasuk surau dan balai-balai ibadat. Kementerian Kewangan dan Ekonomi MOFI dengan kerjasama Brunei Darussalam Institute of Certified Public Accountants BICPA kemarin mengadakan sesi taklimat Akta Penyimpanan Rekod Perniagaan Penggal 249. Taklimat berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Taklimat bertujuan untuk memastikan peniaga-peniaga memahami dan mematuhi peruntukan undang-undang yang terkandung di dalam akta berkenaan. Selain menjelaskan keperluan bagi setiap entiti perniagaan di negara Brunei Darussalam untuk menyimpan rekod-rekod perniagaan dengan teratur sekurang-kurangnya untuk tempoh 5 tahun. Taklimat juga menekankan tentang keperluan penyimpanan buku dan faedah penyediaan penyata kewangan yang akan membantu pemilik perniagaan dalam membuat perancangan kewangan yang teratur, keputusan kewangan bagi perniagaan dan menarik pelabur-pelabur berpotensi. Bagi memperingati penubuhan pertubuhan ukur, jurutera dan arkitek puja ke-40, kemarin diadakan acara penanaman 40 pokok di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Majlis melambangkan sokongan terhadap legasi 40 tahun puja selain mempromosi kelestarian alam sekitar di negara ini. Dayang Hajah Nurhayati binti Haji Muhammad Yaakob, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Pembangunan, menekankan kepentingan pembangunan mampan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar.
Acara seumpamanya dikendalikan dengan kerjasama Puja dan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri untuk melindungi dan memperluaskan ruang hijau di negara ini serta menyumbang kepada matlamat negara dalam memelihara hutan dan taman-taman bandar. Lebih 100 orang dari golongan yang memerlukan di daerah Tutong menerima sumbangan daripada orang ramai melalui projek Sioknya Sedekah 6.0. Diungkayahkan bersempena 58 tahun pembukaan Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, projek bertujuan memberi peluang kepada orang ramai memberi infak jariah berupa bantuan asasi kepada golongan yang memerlukan selain memupuk amalan sikap suka bersedekah. Ia dianjurkan oleh Kumpulan Belia Ibadur Rahman dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. InsyaAllah kami akan sumbangkan pada mingguan ini yang mana kami sebenarnya sasaran kami target 50 keluarga, tapi Alhamdulillah sumbangan daripada orang ramai kami dapat lebih daripada 100 keluarga lah, dan kami punya sasaran pada kali ini kami target di daerah Tutong. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah menganjurkan majlis penyampaian hadiah, sijil akademik dan konsert bagi pelajar Taman Asuhan 1. Acara berlangsung di Dewan Taman Asuhan Kanak-Kanak sekolah tersebut. Sijil disampaikan oleh Pengiran Hera bin Pengiran Haji Muhammad Omar, Timbalan Pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Acara seumpamanya sebagai pengiktirafan dan penghargaan ke atas usaha gigih pelajar Taman Asuhan 1 mempersiapkan diri mereka dari segi akademik dan kurikulum. 16 pain darah dikumpul semasa kempen derma darah anjuran perkhidmatan makmal Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam daerah Temburong. Kempen diadakan di hospital berkenaan. Kempen antara lain bertujuan untuk membantu menambah tabung darah selain memastikan ketersediaan bekalan darah yang selamat. Kempen secara tidak langsung juga menanamkan sifat dermawan dengan cara menderma darah bagi membantu para pesakit yang memerlukan. Sementara itu, Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada 11 November, kempen diadakan di Sekolah Menengah Rimba bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. 12 November di Kompleks Membeli Belah Anajat bermula pukul 10 pagi hingga 2.30 petang. 13 November di Inkom Cawangan Gadong bermula pukul 10 pagi hingga 2.30 petang dan 16 November di Lexus Showroom Gadong bermula pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card bagi kempen derma darah sangat digalakkan. 4 syarikat dikenakan kompaun oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara dalam operasi yang dijalankan secara berasingan, manakala seorang individu dikenakan kompaun atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian iaitu membuang sampah di tempat awam. Puman Jaya Sendirian Berhad dan JGC Jaya Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM2,000, manakala Q Abad Group dikenakan kompaun RM1,000 dan LSL Sendirian Berhad dikenakan denda RM500 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian. Pemilik, pengurus syarikat dan individu yang dikenakan kompaun disaran untuk tidak mengambil ringan terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dikenakan tindakan. Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga mengarahkan pemilik, pengurus syarikat dan individu untuk menjelaskan kompaun dengan segera serta membersihkan kawasan yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Manakala Awang Khairul Aiman bin Haji Kamal Arifin dikenakan kompaun RM100 jika gagal menjelaskan denda, kes akan dibawa ke mahkamah di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian iaitu jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM3,000 bagi individu
Manakala bagi syarikat tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Sukan Piala Chancellor 2024 yang berlangsung sehingga bulan Februari tahun depan menampilkan pelbagai acara sukan dan kebudayaan yang melibatkan universiti-universiti tempatan. Kemarin diadakan majlis perasmiannya. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Majlis diserikan dengan perarakan dan pelbagai persembahan menarik daripada wakil-wakil ahli tetap dan tuan rumah Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Universiti Teknologi Brunei dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Kira-kira 150 peserta mengambil bahagian dalam acara larian Endurance Run sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Blight dengan kerjasama Positive Sports BSRC Running Club dan AQ-Rest Timing System. Acara tersebut bertujuan memberikan pengalaman kepada para peserta di samping mempromosi kesihatan dan kecergasan. Larian diadakan malam tadi di Klub Rekreasi Brunei Shell BSRC Seria.